Syahir saman Thomas Latifah kerajaan atas pendakwaan berniat jahat. Bekas pengurusi Felda Syahrir Samad memfailkan saman terhadap Tommy Thomas, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya, dan kerajaan atas dasar melakukan pendakwaan berniat jahat. Writ saman itu difailkan oleh Tuan Fahri Azad dan Co. di Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi. Dalam penyataan tuntutan, Syahrir berkata, dia juga menyaman pihak berkenaan kerana melakukan siasatan berniat jahat dan tangkapan secara salah. Pada Januari lalu, Syahrir dilepaskan dan dibebaskan atas tuduhan gagal mengisytiharkan 1 juta yang diterima daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ketika pembicaraan, saksi pendakwaan yang juga pegawai SPRM Nur Hazirah Yaakob memberitahu Thomas pada 2020 memberi keterangan kepada Syahrir untuk didakwa mahkamah walaupun siasatan kertas siasatan tidak lengkap. Dalam samanya, bekas ahli Parlimen Johor itu mendakwa Thomas gagal mengarahkan siasatan dilengkapkan sebelum memutuskan untuk memberi izin mendakwa. Thomas selaku AG pada masa itu telah mengeluarkan izin mendakwa sekalipun kertas siasatan yang dikemukakan masih belum lengkap. Menurutnya, penyataan tuntutan berkenaan. Syahrir juga mendakwa SPRM di bawah Latifah Koya sengaja dan enggan menyiasat keterangannya yang memaklumkan 1 juta yang diterima adalah tujuan membayar balik wang yang telah didahulukan daripada akaun simpanan peribadinya untuk pemulihan projek Puri Langkasuka. SPM di bawah Latifah Koya telah dengan sengaja tidak membenarkan atau mengarah IO untuk menyiasat dari sudut ganti balik. SPRM di bawah Latifah Koya tidak mengambil langkah meminta LHDN menentukan status sama ada 1 juta adalah pendapatan untuk pelantif atau tidak sebelum membuat pertuduhan. SPRM di bawah Latifah Koya telah membawa dan merujuk kertas siasatan yang belum lengkap kepada Tommy Thomas. Syahrir berkata tindakan Thomas dan juga Latifah selaku pegawai awam atas perkara yang dinyatakan adalah penyalahgunaan kuasa dan otoriti awam. Dakwanya ia dilakukan dengan niat untuk mencedera, mencembar dan merosak nama baik. Justru, pemimpin veteran UMNO itu menuntut pampasan 10 juta daripada defendant bagi penyiksaan mental jiwa dan raga, seperti 10 juta bagi kerosakan reputasi. Saya juga meminta permohonan maaf tanpa syarat yang disiarkan dalam bentuk satu muka surat penuh dalam akhbar utama bagi memohon maaf terhadap plaintiff. Okey. Alright. Okey. Untuk konteks, siapa yang tak tahu kes ini, sewaktu zaman Pakatan Harapan memerintah, sewaktu Perdana Menterinya adalah Mahathir Mohamad, dia telah banyak melakukan pendakwaan pada waktu itu. Dan ramai yang kena tangkap adalah pimpinan UMNO. So tuan-tuan, saya cerita sikit. Pada masa lantikan Latifah Koya, okay, sewaktu itu, waktu menang Pakatan Harapan, kita ada buat manifesto. Antara yang menulis manifesto pada waktu itu adalah Wan Saiful Wan Jan. Bukan antara, dialah yang menulis manifesto pada waktu itu. Walaupun manifesto itu compile daripada orang lain, bukan dia punya lah. Kita faham. Di dalam manifesto, ada satu tertulis bahawa Ketua Pengarah SPRM, ini Pakatan Harapan pada PRU 14, manifesto ni 5 tahun je valid. Jangan kau pergi tuntut pula tahun 2040 nanti kan. Ini tahun 2000 ada tertulis bahawa ketua pengarah antaranya SPRM mestilah lantikan daripada kabinet, bukan daripada Perdana Menteri. Okay, saya tengah cari keratan akhbar tu tak jumpa. Pada waktu itu, saya ingat lagi, pada hari raya, Mahathir telah melantik Latifah Koya. Kita kena ingat Latifah Koya ni adalah orang PKR. Tetapi PKR tim Azmin Ali. Saya ada buat satu cerita khas tentang Azmin Ali. Ada satu cerita khas tentang tim Azmin Ali ni. So, tim Azmin Ali. Saya masa tu bukan tim Azmin Ali. Saya tim Rafizi. So, saya buat komentar saya. Saya kata saya tidak bersetuju dengan pelantikan Latifah Koya sebagai ketua SPRM pada waktu itu. Walaupun saya ahli PKR. Malah, punyalah kritikan saya itu keras sampai keluar dalam surat khabar. Saya pengurusi PKR Parti Keadilan pada waktu itu, Sarawak adalah Barubian. So, Barubian menurut yang duduk dalam mesyuarat itu kata pada Presiden Anwar Ibrahim, tolong tegur Iswardi kerana Iswardi terlalu keras dalam sikapnya dalam perkara ini. Dalam mengkritik ini, Iswardi terlalu keras, tolong tegur dia. Dia bagi tahu Presiden. Presiden kena, kenapa kamu yang tak tegur? Sebab dia tak berani tegur saya. Kalau tak, dia kena tembak kan. Dia kata minta Presiden atau Seri Anwar Ibrahim tegur saya sebab keras dalam isu ini. Saya kata saya keras dalam isu ini disebabkan dua perkara. Pertama, janji manifesto. Tuan-tuan, keadilan, kami ni bukan jenis parti pengampu. Kalau kami kata benda tu tak betul, Presiden ke, pengurusi MPN ke, Perdana Menteri ke, siapa, kita kata tak betul, kita kata tak betul. Itu saya. Itu kami dalam Parti Keadilan. Kita bukan parti penjilat, tuan-tuan. Tak betul, kita kata tak betul. Yang betul, kita kata betul. Okey.
So akhirnya kita kata keras-keras, kita tak nak sebagainya, tetap dilantik. Kita suspicious, kenapa tiba-tiba Latifah Koya dilantik? Rupanya pada waktu itu terdapat satu, ini agenda Mahathir. Agenda Mahathir satu je tuan-tuan. Agenda Mahathir adalah untuk membunuh UMNO. Bagi kami dalam Pakatan Harapan, dalam Parti Keadilan, kita nak lawan pilihan raya, kita lawan pilihan raya. Tak perlu kita guna taktik jahat untuk nak jatuhkan orang. Tetapi pada masa itu, kalau kita ingat, Menteri KDN siapa tuan-tuan? Menteri KDN siapa? Hamzah Zainuddin. Menteri KDN pada waktu itu. Menteri KDN Muhyiddin Yassin. Bukan Hamzah Zainuddin. Hamzah selepas. Menteri KDN adalah Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri siapa tuan-tuan? Perdana Menteri adalah Mahathir Mohamad daripada Parti Bersatu. Dua-dua ni Parti Bersatu. Akhirnya dia lantik seseorang daripada PKR. Sebab apa? Kenapa KP SPRM ni mesti dia lantik daripada parti lain? Dia tak nak obvious. Kalau KP SPRM dia lantik daripada Bersatu, nanti obvious sangat bahawa ini adalah satu political prosecution, satu pendakwaan ataupun satu pembunuhan secara terancang terhadap UMNO pada waktu itu. Jadi walaupun kes tersebut tidak lengkap, tapi bukan kita kata semuanya, ada yang memang obvious. Contoh kes Najib Tun Razak. Kes Najib Tun Razak disiasat sejak tahun sebelum 2015 berkenaan dengan 1MDB SRC. Saya interview sendiri ketua pengarah yang melakukan siasatan. Dah pencen dah sekarang pun. Datuk Bahari. Saya interview beliau dan dia kata siasatan ini saya telah lakukan sewaktu Najib jadi Perdana Menteri lagi. Cuma pada masa itu saya disekat untuk nak mengemukakan dakwaan sehinggalah 2018 masa PH jadi kerajaan. That's why benda itu boleh menang. Rosmah pun sama. Tetapi kes-kes lain, kita kata dia banyak kes separuh masa sebab dia tujuan untuk nak tangkap dahulu, pastikan ada pemimpin UMNO ini yang akan terciduk, UMNO akhirnya lumpuh. That was the plan. Cuma takdir Tuhan selamatkan juga kerajaan Pakatan Harapan yang sebenar, ialah kerajaan tumbang. Okay? So mereka nak, dan bila mereka nak laksanakan balik plan, nak kenakan UMNO tak boleh. Kerana apa? Dia dilema pada waktu itu tu. Dilemanya apa? Dilemanya adalah Bersatu nak bunuh UMNO. Tetapi tak boleh kerana UMNO berada dalam kerajaan 2020. Dia tak boleh continue plan Mahathir. Dan Mahathir pada waktu itu telah disisihkan. Sebab apa? Sebab ketamakan Muhyiddin Yassin untuk nak jadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin adalah the unlikely candidate untuk nak jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Muhyiddin Yassin ni bukan baru. Dia dalam politik ni, kalau tuan-tuan tengok cerita Kembara Seniman Jalanan. Kembara Seniman Jalanan tahun 80-an ada satu surat khabar masa tu Osman Tikus tengah baca tau. Muhyiddin derhaka. Zaman 80-an Muhyiddin dah ada dalam UMNO dah. Sebelum itu pun dah ada dalam UMNO. Tetapi dia adalah satu manusia yang dia tak boleh tahu, dia tak boleh nampak macam mana dia nak naik. Dia bukan seseorang yang ada keturunan macam Tun Razak, Tun Hussein On, macam juga keturunan macam Tunku Abdul Rahman daripada ada royalty. Dia bukan orang yang bijak dan juga berpengaruh seperti Mahathir dan mempunyai dana dan sebagainya. So dia tak nampak macam mana dia boleh naik dalam ranking. So bila dia jadi timbalan Perdana Menteri sewaktu zaman Najib, dia nampak ada satu cara topple Najib, iaitu melalui 1MDB. Dia dapat info itu antara lain daripada daripada pegawai-pegawai SPRM. So dia bersama dengan Pakatan Harapan pada tahun 2015 masa dia dipecat. 2015 dia bersama Pakatan Harapan. Pada waktu itu dia nampak bahawa ada peluang untuk jatuhkan Najib. Dan ini saya cerita, saya dah sebut benda ni dalam live lain, tapi saya sebut dalam ni. Pada waktu itu rundingan dia dengan Pakatan Harapan adalah kalau sekiranya kita menang dalam PRU ini, dia hendaklah dilantik jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri pada waktu itu adalah Muhyiddin Yassin. Okay, ini pada perundingan 2015 sebelum pembentukan Pakatan Harapan pada 2016. Masa itu Bersatu pun tak wujud lagi. Ini grup daripada Muhyiddin ni jumpa pimpinan daripada PKR mengatakan bahawa kita bincang, kita jumpa, kita bentuk satu pakatan, kita lawan UMNO, kita lawan Barisan Nasional. Kalau menang, syaratnya adalah Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Masa tu Mahathir tidak lagi tak masuk lagi, tak join lagi pakatan, tak join lagi grup ini, tak grup Muhyiddin Yassin. Dia masih dalam UMNO tapi dia dah sudah mula mengkritik UMNO. Akhirnya
Keluar Mahathir pada waktu itu, dia join grup ini pada tahun 2016, 16 ya, lebih kurang 16. Dia keluar 16-17, masa itu dia jumpa Muhyiddin, dia kata saya akan jadi Perdana Menteri. Rundingan ini tak ada. Sekarang saya boleh cerita, tak ada dalam public, tak ada. Tak sebut dalam public. Saya boleh cerita sekarang, benda dia dah lama berlalu. Dan saya tahu siapa yang Muhyiddin Yassin jumpa tu. Saya tahu siapa yang dia jumpa, pimpinan PKR yang mana, bukan Azmin. Tapi masih ada dalam kepimpinan sekarang. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim masih dalam penjara pada waktu itu. Kan? So, rundingan itu ada. Bila Mahathir datang, peluang dia kena cantas untuk jadi Perdana Menteri sekali lagi. Padahal masa itu dah hampir. Bila dia tengok kajian dan sebagainya, memang UMNO boleh kalah. Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri. Datang Mahathir, dia tepuk dahi. Mahathir keluar daripada UMNO sebab kajian mengatakan memang UMNO akan kalah. Menurut kajian antara lain daripada Invoke pada 2016. 2016-2017 Invoke kata UMNO akan kalah. Boleh menang pembangkang pada waktu itu. So Mahathir take the opportunity, keluar, join pakatan tersebut, kata saya boleh join. Masa tu Invoke kata boleh menang tapi undi Melayu kena turn sekian je, sikit je. Ada berapa peratus kena turn. Mahathir kata saya boleh turnkan undi Melayu dengan syarat saya Perdana Menteri. Pada masa itu Pakatan Harapan, ataupun masa itu bukan Pakatan Harapan lah, tetapi pembangkang kata kita yang penting UMNO tumbang dahulu. Perjanjiannya kita bagi Mahathir 2 tahun, selepas itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Berlaku, masuk pilihan raya, menang. Bila pilihan raya menang, akhirnya apa yang Mahathir buat? First thing dia buat, dia bunuh UMNO. Dia terus, ingat kalau tengok kes Zahid tu sendiri. Kes Zahid 2018 dia menang. Kita menang pada bulan bila? Bulan Mei kan masa tu. Bulan Mei. Tak ingatlah. Dalam tempoh itu 2019 terus pendakwaan terhadap Zahid, termasuk yang kes DNAA tu. Dia ada 2 kes besar. Satu VLN, visa luar negara. Satu lagi kes kes akal budi. 47 kes. VLN 40 kes, 42 kes. VLN visa luar negara. Nah, dalam kes visa luar negara pada tahun 2021, sewaktu Perikatan Nasional menjadi kerajaan, Perikatan Nasional mendapati kes VLN tidak ada prima facie. Dan akhirnya kes itu dibebaskan. Kes yang sama berlaku dengan akal budi. Padahal visa luar negara ini lagi obvious. At least akal budi ni adalah satu yayasan di bawah Zahid Hamidi. Visa luar negara ni adalah kementerian. Yang mana memang boleh berlaku rasuah kat situ. Tetapi tak boleh dibuktikan. So dia ada 2 kes besar kerana dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Saya ada komen tentang kes VLN tu. Saya kata memang tergesa-gesa. So balik kepada cerita Syahir ni tadi pun sama. Objektif was never untuk nak kenakan dia orang dalam, yalah, nak dapati bersalah. Siasatan yang betul. Sebab kalau kita ingat, siasatan ni akan ambil masa bertahun, tuan-tuan. Money trail, it's not easy. Dia bukan macam kes jenayah bunuh. Kes jenayah bunuh pun it's not easy jugalah. Tetapi money trail ni dia akan requires a lot of things yang kita nak kena tengok dan kena kaji, kita kena siasat dan sebagainya. Tetapi dengan sewenang-wenangnya boleh dituduh. Panjang cerita saya. Tapi itulah kisah yang berlaku. Kan? Itulah kisah yang berlaku.